dan Assalamualaikum untuk semua anak murid cikgu yang berada di luar sana. Apa khabar? Cikgu mengharapkan kamu semua berada dalam keadaan yang sihat. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengajar kamu bahasa Melayu tahun 4. Dan sebelum itu, silalah buka buku bahasa Melayu tahun 4 pada muka surat 168. Apa yang terkandung dalam 168? Mari bersama cikgu kita baca dan belajar pada hari ini. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengajar kamu tata bahasa dengan tajuk Bantu Ibu Berjimat. Dan aktiviti kita pada hari ini ialah mengenal pasti dan membina ayat menggunakan kata ganda separa mengikut konteks. Maksudnya, melalui petikan yang bakal kita baca sebentar lagi ini, kita akan mencari kata ganda separa. Dan melalui kata ganda separa itu, kita akan membina ayat mengikut konteks. Baiklah, sebelum itu kita baca dahulu petikan Bantu Ibu Berjimat. Bersama-sama dengan cikgu, mari kita membaca. Puan Salma sedang berbual dengan anaknya Alif. Puan Salma menanya-nanyakan anaknya tentang barang keperluan yang ingin dibeli. Puan Salma berhasrat untuk membeli barang keperluan harian. Alif menolong ibunya menulis senarai barang yang ingin dibeli seperti sayur-sayuran, ulam-ulaman, dan buah-buahan. Senarai barangan yang ditulis akan memudahkan ibunya membeli tanpa perlu teragak-agak. Puan Salma ke ruang tamu untuk membelek-belek beberapa naskah surat kabar. Beliau mencari iklan jualan murah. Beliau tertarik akan buah rambutan yang kemerah-merahan dan berhasrat untuk membelinya. Puan Salma menggeleng-geleng kepala melihat iklan tersebut. Rupa-rupanya harga barang semakin naik. Beliau perlu merancang perbelanjaan agar dapat berjimat cermat. Alif pula membanding-bandingkan harga tawaran jualan murah dalam talian. Beliau susah memilih harga jualan yang murah kerana banyak pasaraya mengadakan promosi jualan secara besar-besaran. Mudah-mudahan usahanya itu dapat membantu ibunya. Alif masih ingat akan pesanan guru kelasnya agar bertolong-tolongan sesama anggota keluarga. Baiklah, itu adalah petikan tentang bantu ibu berjimat, dan berdasarkan petikan ini, aktiviti kita seperti yang cikgu nyatakan sebentar tadi ialah mengenal pasti dan membina ayat menggunakan kata ganda separa mengikut konteks. Apakah dia kata ganda separa? Baiklah, kita baca dahulu munsyi cilik yang disertakan di dalam buku teks ini. Kata ganda separa berimbuhan akhiran. Itulah yang bakal kita cari hari ini. Yang pertama, kata ganda separa berimbuhan akhiran ialah kata ganda
yang menerima imbuhan akhiran. Contoh kenang-kenangan, doa-doakan, tinggal-tinggalkan. Yang mana ketiga-tiga kata berimbuhan ini menerima imbuhan akhiran, kenang-kenangan, doa-doakan, kan, dan tinggal-tinggalkan juga imbuhan kan di akhiran. Yang kedua, akan kita cari dan kenal pasti ialah kata ganda separa berimbuhan apitan. Kata ganda separa imbuhan apitan ialah kata ganda yang menerima imbuhan apitan. Contohnya, kata ganda, kata dasar itu berada di tengah-tengah. Maka, di hadapan dan di belakang kata dasar tersebut mempunyai kata imbuhan, menjadikan kata dasar tersebut terapit di tengah-tengah. Itu maksudnya kata ganda separa berimbuhan apitan. Yang kata ganda separa berimbuhan apitan ialah kata ganda yang menerima imbuhan apitan. Contoh, bersalam-salaman, membisik-bisikkan, ditinggal-tinggalkan. Yang mana bersalam-salaman, salam-salam, membisik-bisikkan, kata imbuhan awal mem dan akhirnya kan, ditinggal-tinggalkan. Di awalnya ada kata imbuhan di dan di belakangnya kan. Berdasarkan dengan munshi cilik dan penerangan cikgu, cikgu harap kamu akan dapat memahami apakah dia kata ganda separa berimbuhan akhiran dan kata ganda separa berimbuhan apitan. Baiklah, marilah kita sama-sama kenal pasti, petikan 3 perenggan pendek ini dan kita cari, kita kenal pasti kedua-dua kata ganda tersebut. Yang mana kata ganda berimbuhan akhiran dan kata ganda berimbuhan apitan. Yang pertama, Puan Salma sedang berbual dengan anaknya Alif. Puan Salma menanya-nanyakan. Menanya-nanyakan adalah kata ganda separa berimbuhan apitan. Menanya-nanyakan, me dan kan. Anaknya tentang barang keperluan yang ingin dibeli. Puan Salma berhasrat untuk membeli barang keperluan harian. Alif menolong ibunya menulis senarai barang yang ingin dibeli seperti sayur-sayuran. Yang mana sayur-sayuran, ulam-ulaman, dan buah-buahan adalah kata ganda separa berimbuhan akhiran. An, sayur-sayuran, ulam-ulaman, an, dan buah-buahan, an. Ketiga-tiganya kata berimbuhan akhiran an. Senarai barangan yang ditulis akan memudahkan ibunya membeli tanpa perlu teragak-agak. Seterusnya, Puan Salma ke ruang tamu untuk membelek-belek beberapa naskah surat khabar. Beliau mencari iklan jualan murah. Beliau tertarik akan buah rambutan yang kemerah-merahan. Kemerah-merahan ialah kata ganda separa berimbuhan apitan. Ke dan an, kemerah-merahan. Dan berhasrat untuk membelinya. Puan Salma menggeleng-geleng kepala melihat iklan tersebut. Rupa-rupanya harga barang semakin naik. Beliau ingin merancang perbelanjaan agar dapat berjimat-jimat. Seterusnya perenggan yang terakhir. Alif pula membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan adalah kata ganda separa berimbuhan
apitan. Mem dan kan. Membanding-bandingkan. Harga tawaran jualan murah dalam talian. Beliau susah memilih harga jualan yang murah kerana banyak pasar raya mengadakan promosi jualan secara besar-besaran. Besar-besaran adalah kata ganda separa berimbuhan akhiran, iaitu an. Mudah-mudahan juga kata ganda separa berimbuhan akhiran an. Usahanya itu dapat membantu ibunya. Alif masih ingat akan pesanan guru kelasnya agar bertolong-tolongan. Bertolong-tolongan ialah kata ganda separa berimbuhan apitan. Ber-an. Semasa sesama anggota keluarga. Itu adalah beberapa kata ganda separa berimbuhan akhiran dan apitan yang telah pun kita kenal pasti, dan kita akan bakal membina ayat berdasarkan kedua-dua jenis kata ganda separa berimbuhan tersebut. Yang mana di sini ialah sayur-sayuran, ulam-ulaman, bertolong-tolongan, kemerah-merahan. Nampak contohnya. Sebahagian daripada kata ganda separa berimbuhan akhiran dan kata ganda separa berimbuhan apitan. Jangan bersusah hati sebab cikgu sudah bantu kamu untuk mengenal pasti kata berimbuhan tersebut secara lisan sebentar tadi. Dan kita lihat, cikgu bantu untuk kamu dengan cara menyenaraikan kata ganda separa tersebut. Baiklah, kata ganda separa berimbuhan akhiran daripada petikan itu ialah sayur-sayuran, ulam-ulaman, buah-buahan, besar-besaran, dan yang kelima, mudah-mudahan. Manakala kata ganda separa berimbuhan apitan melalui petikan ialah menanya-nanyakan, kemerah-merahan, membanding-bandingkan, dan akhirnya bertolong-tolongan. Maka ada 9 kata ganda separa yang terdapat dalam petikan, iaitu 5 kata ganda separa berimbuhan akhiran dan 4 kata ganda separa imbuhan apitan. Maka kita akan membina ayat mengikut konteks. Cikgu telah pun menyediakan 2 ayat contoh sebagai panduan kepada kamu ketika kamu membina ayat tersebut berdasarkan 9 kata ganda separa yang telah pun cikgu senaraikan melalui petikan bantu ibu berjimat. Yang pertama, sayur-sayuran. Ibu membeli sayur-sayuran yang segar di pasar tani pada hujung minggu yang lalu. Sayur-sayuran. Dan contoh yang kedua menggunakan kata ganda separa berimbuhan apitan. Menanya-nanyakan. Kakak menanya-nanyakan kepada ibu tentang jiran baharu kami. Itu adalah 2 contoh berdasarkan kata ganda separa berimbuhan akhiran, sayur-sayuran, dan contoh kata ganda separa berimbuhan apitan, menanya-nanyakan. Maka dengan itu ingin cikgu memberitahu kepada kamu, silalah salin sahaja peta pokok yang telah pun cikgu tuliskan kepada kamu ini ke dalam buku latihan kamu, dan silalah membina ayat berdasarkan petikan bantu ibu berjimat dan 2 contoh yang telah pun cikgu berikan kepada kamu ini. Besar harapan cikgu kamu dapat belajar dengan betul, belajar dengan rajin, kerana orang yang rajin itu pasti